Jadi biology datang daripada dua perkataan, iaitu bios dan logos. Jadi hasil sambungan kita ada biology lah. Jadi bios tu bermaksud kehidupan, apa saja yang melibatkan kehidupan, dan logos tu, logi itu bermaksud ilmu ataupun kajian. Jadi ilmu-ilmu, kajian-kajian, kefahaman yang melibatkan kehidupan akan cuba difahami dalam subjek biologi ni. Jadi sekarang ni untuk yang bab kedua, kita pergi melihat kepada sel dan organisasi sel. Jadi apa itu sel? Sel bila disebut sebagai sel, sel tu adalah unit asas. Unit asas bagi semua organisma hidup. Unit asas bahasa Inggeris dia basic unit ataupun fundamental unit. Okey. Jadi benda yang paling kecil sekali disusun satu persatu sehingga membentuk satu bahagian yang besar. Okey, seolah-olah macam itulah. Tapi untuk mudah faham sikit tentang sel tu sendiri adalah unit asas dia, kita tengok kepada rumah ni. Jadi kalau kamu tengok rumah ni, boleh ya, cikgu lukis rumah ni walaupun tak apa nak cantik. Kita ada rumah. Jadi untuk bina rumah ni, apa unit asas untuk bina rumah? Jadi untuk bina rumah, unit asas dia adalah bata. Bata. Jadi kalau kamu nampak ni adalah cikgu lukis bata. Bata. Jadi bata ni akan disusun satu persatu. Kita susun dekat sini, kita susun dekat sini, kita susun dekat sini, kita susun dekat sini. Kemudian kita simenkan antara satu bata dengan satu bata supaya dia melekat antara satu sama lain. Kemudian nak cantik sikit rumah tu, kita simen lah. Luaran dia kita bocat. Sebab tu kita nampak rumah kita, dinding rumah kita tu dia tak nampak bata yang kat dalam tu, tapi sebenarnya kat dalam tu ada bata yang disusun satu persatu. Jadi bata tu apa? Bata ni apa? Bata ni adalah unit asas bagi rumah atau unit asas bagi dinding. Tapi untuk manusia, untuk haiwan-haiwan, untuk organisma hidup, unit asas dia adalah sel. Sel ni satu sel. Satu sel. Sel ni akan bergabung, dia akan duduk rapat-rapat dengan sel yang lain. Ni satu lagi sel. Kemudian satu lagi sel, satu lagi sel, satu lagi sel, satu lagi sel. Sehinggalah dia membentuk struktur bagi daun ni. Kemudian dia bergabung lagi dengan sel-sel yang lain, membentuk struktur lain pada daun. Membentuk struktur lain pada daun. Membentuk struktur lain pada daun dan seterusnya. Jadi sel tu adalah unit asas bagi organisma hidup. Sebagai contoh, kita ambil struktur daun tu. Jadi dia adalah unit asas dia yang paling kecil sekali. Cikgu harap kamu boleh faham lah. Okay? Sekarang ni kita akan pergi melihat kepada dua jenis sel yang mudah sekali lah dalam biologi ni, iaitu dia ada pembahagian yang lain, tapi yang ini yang paling mudah sekali untuk kita cuba fahamkan dulu apa itu sel. Jadi yang melibatkan sel haiwan dan sel tumbuhan. Sel haiwan dan sel tumbuhan. Jadi kalau kamu nampak kat sini ni, yang ada cikgu lukis kat sini, yang tepi ni adalah sel haiwan. Kamu boleh tengok buku rujukan kamu ya, ataupun buku teks. Yang ni adalah sel tumbuhan. Jadi bila kita nampak diagram-diagram dalam biologi ni, antara perkara yang utama kita buat, kita tengok dululah, kenal pasti dulu struktur pada diagram tu, gambar rajah tu macam mana. Kemudian bila kita dah pasti dah, struktur dia unik macam ni, struktur yang satu lagi unik macam ni, ada perbezaan antara gambar rajah, struktur-struktur yang terdapat pada gambar rajah tu. Kemudian baru kita pergi kepada penamaan. Itu sangat-sangat penting. Selepas kita kenal pasti, mungkin kamu boleh lukis ke apa ke, kenal pasti struktur yang ada pada gambar rajah tu. Kemudian baru kita pergi pada penamaan. Jadi kita mula dengan kecil dulu, baru kita pergi lagi mendalam. Okay? Lepas penamaan baru kita masuk kepada fungsi. Sekarang ni kita pergi label dulu apa yang ada kat dalam sel. Okey, dia ada persamaan perbezaan antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Dia ada persamaan dan perbezaan. Of course lah, sudah tentulah berbeza antara sel haiwan dan sel tumbuhan disebabkan oleh
sifat dan tingkah laku yang berbeza antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Tingkah laku yang berbeza antara haiwan dan tumbuhan itu sendiri. Jadi kita pergi melihatlah secara satu persatu apa persamaan yang ada pada sel haiwan, apa persamaan yang ada pada sel tumbuhan, apa perbezaan yang ada pada sel haiwan dan sel tumbuhan. Yang pertama sekali kita ada mitokondria. Mitokondria yang tengah-tengah ni. Itu mitokondria. Jadi ada juga mitokondria di sel tumbuhan. Dia ada juga. Tak pernah besar kan. Nanti kamu tak pernah nampak, kamu nak komplain, apalah cikgu ni. Okay? Itu adalah mitokondria. Kalau nampak mitokondria tu, dia ada macam berlapis-lapis di dalam dia. Dalam dia ni ada berlapis. Okay? Kemudian kita pergi pada membran plasma. Sikit. Membran plasma adalah struktur yang luar ni. Ni adalah membran plasma. Yang ini membran plasma. Warna sama, cikgu buat warna sama, membran plasma. Kemudian kita ada sitoplasma. Sitoplasma ni adalah ruang yang ada dekat dalam ni. Rongga yang ada dekat dalam ni. Okay, ruang yang ada pada dalam ni, kita ada sitoplasma. Kemudian kita ada jalinan endoplasma kasar. Jalinan endoplasma kasar. Jalinan endoplasma kasar ni, dia selalunya dia melekat pada nukleus. Nukleus di tengah-tengah ni, nukleus. Kemudian kamu nampak dia ada bintik-bintik hitam ni. Bintik-bintik hitam. Bintik. Nampak seolah-olah macam dia kasar lah. Okay, jalinan endoplasma kasar, permukaan dia tu rough, kasar, disebabkan oleh adanya ribosom. Manakala jalinan endoplasma licin, dia tidak ada ribosom. Ini jalinan endoplasma licin. Dekat sini ada jalinan endoplasma licin. Dia ada dia tidak ada ribosom. Nampak dia licin, permukaan dia smooth. Okey, permukaan dia semua jalinan endoplasma licin. Kemudian kita ada ribosom. Jadi ribosom cikgu dah sebut tadi, dia ada pada permukaan jalinan endoplasma kasar. Ribosom. Dia ada pada permukaan jalinan endoplasma kasar. Nanti kita pergi pada fungsi dia. Just kita nak namakan dulu. Dan penamaan ni kamu kena ingat dan hafal lah. Okey. Dan kadang-kadang kita susah jugalah sebab benda baru kan. Waktu dulu sains masa tingkatan 1, 2, 3 kita tak hafal benda-benda ni. Sekarang ni nak kena ingat pula semua nama-nama yang ada ni. Jadi nama-nama tu dengar macam baru, jadi susah sikit nak ingat. Tapi bila kamu selalu sebut dan selalu tengok, jadi lama kelamaan ingatan tu dia makin lama makin kuat. Jadi bila makin lama makin kuat dan kamu tidak ada masalah untuk keluarkan balik. Jadi bila orang sebut tentang ribosom, kamu boleh terus terbayang. Ribosom tu yang ada pada jalinan endoplasma kasar. Jadi kalau sebut tentang jalinan endoplasma licin, dia tidak ada ribosom. Jadi boleh terus terbayang apa yang ada dalam sel, apa yang ada dalam sel haiwan dan tumbuhan. Kemudian kita ada jasad Golgi. Okey, jasad Golgi ni dia seolah-olah macam terpisah daripada nukleus. Kita ada jasad Golgi. Kemudian kita ada nukleus. Tak ada nukleus. Kemudian kita ada nukleolus yang dekat dalam tu, nukleolus. Kemudian kita ada struktur yang warna merah tu, bintik-bintik tu lysosom. Jadi di sel tumbuhan pun ada lysosom. Kemudian kita pergi kepada perbezaan. Jadi perbezaan apa yang ada yang membezakan antara sel haiwan dan sel tumbuhan? Yang pertama sekali, yang paling luar sekali adalah dinding sel. Jadi sel tumbuhan dia ada dinding sel. Kemudian dia mempunyai vakuol yang besar lah. Okay. Kamu tak payahlah pening kepala. Ada juga orang kata sel haiwan ada vakuol kan. Tak payah pening kepala tentang sel haiwan ada vakuol ke tak. Kamu ingat paling utama sekali bila sebut tentang sel tumbuhan, dia ada vakuol yang besar untuk menyimpan air. Jadi
Dan untuk yang sel tumbuhan ni tak ada vakuol, senang sajalah. Memanglah ada yang tertentu dia tunjukkan bahawa sel haiwan pun ada vakuol. Tak payah pening kepala tentang benda-benda yang tak apa nak pasti kamu tak ada belajar dalam silibus kamu. Kemudian tonoplas ni adalah dinding bagi vakuol. Jadi dia ada dinding dia, vakuol tu yang dipanggil sebagai tonoplas. Kemudian yang warna hijau ni adalah kloroplas, dan perbezaan yang ketara juga dalam pembahagian sel-sel nak membahagi jadi sel yang baru, di mana sel haiwan dia ada sentriol. Ini dua ni adalah sentriol. Tapi sel tumbuhan tidak ada sentriol. Jadi ada masalah tak dalam pembahagian sel untuk jadikan sel baru? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia masih lagi boleh jalankan pembahagian sel dengan keadaan yang biasa. Tapi untuk sel haiwan, pembahagian sel dibantu oleh sentriol. Jadi sentriol tu salah satu komponen utama yang membantu pembahagian sel tu berlaku di dalam sel. Sekarang ni kita akan cuba fahamkan tentang fungsi bagi struktur-struktur yang ada dalam sel. Jadi yang ada dalam sel tu kita panggil sebagai organel. Jadi organel. Jadi organel yang ada dalam sel ni dia ada fungsi-fungsi tertentu lah yang sangat-sangat penting untuk sel tu dia bekerja dan dia mengoptimumkan fungsi dalam badan. Okey, kita pergi yang pertama, iaitu mitokondria. Jadi ini adalah mitokondria. Jadi sini pun mitokondria, sini pun mitokondria, sini pun mitokondria. Jadi mitokondria ni di sini akan berlaku respirasi sel, iaitu tapak respirasi sel, di mana glukosa akan dipecahkan menjadi ATP. Ataupun dipanggil kat sini glukosa akan dioksida. Jadi ada tindak balas glukosa dengan oksigen yang menyebabkan penghasilan ATP. Jadi itu antara yang paling umum sekali untuk kamu faham. Sebab nanti kita akan pergi tengok kepada respirasi itu sendiri. Apa proses respirasi ni? Di mana dia berlaku? Apa jenis respirasi? Berapa tenaga yang dihasilkan? Itu lagi spesifik lah. Tapi setakat ni, untuk fungsi mitokondria ni, mitokondria adalah tapak respirasi sel. Jadi dengan adanya fungsi mitokondria, banyak tenaga dapat dihasilkan. Tenaga dalam bentuk apa? Bentuk ATP, adenosine triphosphate. Kemudian kita pergi kepada struktur yang kedua yang dipanggil sebagai membran plasma. Jadi membran plasma ni dia seolah-olah macam pagar. Okey. Jadi rumah di tengah-tengah ni, jadi dia ada pagar yang dekat luar. Jadi pagar ni, kalau tengok pagar rumah kita, apa fungsi pagar? Dia akan menyebabkan ada benda yang tak boleh masuk. Ada orang boleh masuk, tak boleh masuk. Dia menghalang sesuatu untuk masuk ke dalam rumah di tengah-tengah tu. Jadi sama juga plasma membran ni, dia akan halang. Dia akan benarkan certain bahan, setengah bahan untuk masuk, setengah lagi tak boleh masuk. Sebab ciri sitoplasma ni, salah satu ciri yang penting dia adalah dia separa, terpadam lah pula, separa telap. Dia separa telap. Dia bersifat separa telap. Okey, jadi dia akan kawal atur dan kawal bahan masuk dan keluar. Jadi bahan masuk dan keluar. Bukan semua bahan boleh masuk dengan semudahnya. Bukan semua bahan masuk dengan sesenangnya. Sama ke ayat dia? Jadi dia kawal atur, ada bahan yang boleh masuk, ada bahan yang tak boleh masuk. Kalau bahan tu nak masuk juga, dia kena ada prosedur, kaedah-kaedah tertentu dia yang sangat-sangat spesifik untuk dia masuk ke dalam sel atau untuk dia keluar daripada sel. Selain daripada itu, dia juga akan melindungi sel daripada persekitaran. Jadi dia akan pastikan sel tu tidak dipengaruhi lah dengan persekitaran luar. Okay, jadi ini kita akan tengok jugalah. Yang ini lebih kepada peranan reseptor. Dia ada reseptor pada plasma membran. Tapi cikgu tak nak terang lah yang itu dia benda yang lain. Nanti kamu pening. Kemudian kita ada sitoplasma. Jadi sitoplasma ni adalah ruang di dalam, rongga di dalam sel. Jadi sitoplasma ni rongga yang di dalam sel. Jadi kalau highlight ni, highlight yang dalam ni lah. Dia adalah kawasan yang di dalam sel ni. Jadi dia buat macam tu lah ya. Tak pernah elok lah, padam semua.
Jadi sitoplasma adalah tempat tindak balas biokimia berlaku. Tempat tindak balas biokimia berlaku. Jadi ada beberapa proses biokimia akan berlaku di dalam sitoplasma. Sebagai contoh yang mudah, di dalam sitoplasma juga berlakunya penghasilan tenaga, iaitu ATP, iaitu penghasilan tenaga. Jadi selain daripada mitokondria, sitoplasma juga adalah tempat di mana ATP dihasilkan. Glukosa dipecahkan menjadi piruvate. Jadi cikgu tak pastilah ada ke tak dalam silibus kamu ni. Tapi yang pastinya di situ berlaku, tapi dia tak menghasilkan tenaga yang banyak. Dia tak sebagus mitokondria, sitoplasma. Jadi sitoplasma masih jadi berlaku tindak balas biokimia. Dan sitoplasma juga adalah tempat untuk menyimpan bahan-bahan yang masuk. Sebagai contoh ada oksigen yang masuk. Jadi oksigen yang masuk tu dia pergi mana? Dia akan disimpan di dalam sitoplasma. Contohnya dalam proses mitokondria ni dia akan hasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida akan keluar daripada mitokondria, akan masuk ke dalam sitoplasma. Jadi sitoplasma ni tempat menyimpan karbon dioksida sebelum dikeluarkan daripada sel. Nutrien-nutrien yang masuk juga, contohnya vitamin, asid amino, apa lagi, hormon yang masuk juga, hormon yang datang daripada sel-sel lain akan masuk, dia akan masuk dulu ke dalam sitoplasma. Jadi dia akan terkumpul di dalam sitoplasma dulu. Dia seolah-olah macam gudang simpanan. Glukosa pun sama juga. Glukosa kalau masuk, dia akan simpan dulu dalam sitoplasma sebelum digunakan, dipecahkan dalam proses penghasilan tenaga. Kemudian kita ada jalinan endoplasma kasar. Kalau kamu nampak kat sini, ini adalah jalinan endoplasma kasar. Macam mana kita nak bezakan? Sebab yang kat bawah ni adalah jalinan endoplasma licin. Macam mana kita nak bezakan jalinan endoplasma kasar dan jalinan endoplasma licin? Jalinan endoplasma kasar ni, kalau kamu nampak, dia ada bintik-bintik hitam. Dia ada bintik-bintik hitam ni. Bintik-bintik hitam tu adalah ribosom. Jadi, dia, janganlah kamu keliru. Jalinan endoplasma kasar ni, dia tak sintesis. Ataupun nama lain, dia tak hasilkan protein. Dia hanya angkut saja protein yang dihasilkan oleh ribosom. Jadi yang hitam-hitam ni adalah ribosom. Okey. Jadi jalinan endoplasma kasar akan angkut protein yang disintesis dalam ribosom ataupun di ribosom. Jadi dekat jalinan endoplasma kasar adanya ribosom. Ribosom akan hasilkan protein tertentu. Protein ni akan diangkut keluar daripada jalinan endoplasma kasar oleh jalinan endoplasma kasar itu sendirilah laluan dia. Tak susah sangat kan? Kemudian kita ada jalinan endoplasma licin. Jalinan endoplasma licin adalah tempat sintesis lipid dan pusat nyah toksin racun. Sebab tu jalinan endoplasma licin, sel yang banyak jalinan endoplasma licin adalah sel hati. Sebab sel hati merupakan kawasan tempat di mana penyah toksik berlaku. Dan nyah toksik ni maksudnya apa? Nyah ni dia halau. Toksik ni, toksik lah bahan yang membahayakan tubuh badan. Nyah halau ataupun dia musnahkan, dia hilangkan toksik. Jadi dia hilangkan, musnahkan, halaukan toksik yang ada pada tubuh badan. Jadi sel yang banyak jalinan endoplasma licin ni adalah sel yang berkeupayaan untuk memusnahkan benda-benda yang membahayakan tubuh badan. Sebagai contoh toksik ataupun alkohol ataupun dadah. Jadi salah satu tempat yang paling banyak mempunyai jalinan endoplasma licin ni adalah hati. Jadi hati ni adalah tempat di mana alkohol, dadah, toksin dimusnahkan. Kemudian kita ada ribosom. Ribosom pula adalah tempat sintesis protein. Jadi untuk sintesis protein ni, dia kemungkinan dia akan melibatkan penghasilan hormon. Jadi ada hormon dia, jenis dia adalah protein. Ada hormon dia jenis lipid. Kemudian protein pula, dia akan, contohnya yang lain selain daripada hormon adalah enzim. Boleh ya. Kemudian kita ada jasad Golgi. Jasad Golgi
Ini jasad Golgi. Bentuk dia macam tu, jasad Golgi. Dia kalau nampak, dia tak terikat ataupun tak bersambung dengan nukleus. Dia agak jauh dengan nukleus. Apa fungsi jasad Golgi? Jasad Golgi akan menerima, memproses dan membungkus semula. Jadi, protein, karbohidrat yang dihasilkan di ribosom. Jadi, ribosom tadi dia hasilkan protein. Hasil daripada arahan nukleus. Nukleus akan bagi arahan kepada jasad ribosom untuk hasilkan protein, sama ada dia hasilkan hormon ataupun enzim. Kemudian hormon atau enzim ni akan keluar daripada jalinan endoplasma kasar dan dia akan pergi ke jasad Golgi. Jadi jasad Golgi apa fungsi dia? Akan terima, proses, bungkus semula protein karbohidrat yang dihasilkan di ribosom. Boleh ya. Kemudian kita ada nukleus. Jadi nukleus ni fungsi dia apa? Ni nukleus. Fungsi dia adalah pusat kawalan sel. Nukleus ni ada berapa komponen nukleus? Okey, dia ada berapa komponen nukleus? Sebagai contoh, dia ada nukleolus. Dia ada nuclear membrane. Dia ada lubang nukleus. Dan ada banyak lagi lah struktur. Ni antara yang paling jelas kita boleh nampak. Yang ni adalah nuclear membrane. Nampak tak yang ada lukisan ni, corak ni? Ni adalah nuclear membrane. Nuclear membrane ni sama juga macam plasma membrane. Dia akan membenarkan bahan-bahan tertentu untuk masuk atau keluar. Kemudian kita ada kromosom. Dalam ni adalah kromosom. Bolehlah juga dipanggil sebagai kromatin. Nanti kita akan belajar dalam pembahagian sel ni. Ataupun dipanggil sebagai DNA. Ataupun nak panggil dia sebagai bahan pewarisan pun boleh juga. Jadi, ikut kamulah kamu nak guna yang mana. Tapi, nanti kamu akan belajar lagi. Nanti kamu akan boleh faham apa beza antara kromosom dengan kromatin. Jadi, kenapa kadang-kadang kita guna bahan pewarisan. Kemudian ada nukleolus. Nukleolus besarlah pula. Nukleolus. Jadi nukleolus ni adalah nukleolus terlibat di dalam sintesis ribosom dan asid ribonukleik RNA. Jadi di nukleolus lah penghasilan ribosom. Jadi ribosom dihasilkan di nukleolus. Kemudian kita ada lysosom. Lysosom memecah makromolekul protein, seperti protein, lipid, asid nukleik, polisakarida, organel rosak. Jadi lysosom ni dia macam kilang pemusnah. Jadi kenapa dia kilang pemusnah? Sebab dalam lysosom ni ada enzim. Enzim ni dipanggil sebagai lysozyme ataupun bahasa Melayu dia lysozim. Okey, enzim lysozim ni dia berkeupayaan untuk memecah, menguraikan bahan-bahan yang masuk ke dalam lysosom, dan dia juga adalah salah satu organel yang membantu sel membunuh bakteria-bakteria atau mikroorganisme yang berkeupayaan merosakkan tubuh badan. Okey, itu adalah fungsi lysosom. Kemudian kita pergi kepada perbezaan. Jadi kita melibatkan struktur-struktur yang agak berbeza antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Persamaan ni maksudnya apa? Maksudnya apa yang ada di sini semua ada pada sel tumbuhan. Jadi contohnya mitokondria, sel tumbuhan ada, membran plasma, sel tumbuhan ada, sitoplasma, jalinan endoplasma kasar, jalinan endoplasma licin, ribosom, jasad Golgi, nukleus, nukleolus, lysosom, semua ni ada pada sel tumbuhan. Dan ada juga perbezaan di mana sel tumbuhan, sel haiwan tidak ada, sel tumbuhan ada, sel haiwan ada, sel tumbuhan tidak ada. Sebagai contoh, kita ada dinding sel. Dinding sel ni khususnya dia khusus kepada dinding sel. Dia khusus kepada sel tumbuhan. Jadi dia akan mengekalkan bentuk sel tumbuhan, halang sel meletus, sokong sel. Jadi
dinding sel ni akan berupaya untuk membantu sel tumbuhan mengekalkan bentuk dia. Jadi sepanjang hayat dia akan bentuk macam tu. Jadi dia akan kekal disebabkan oleh dinding sel. Kalau ada berlaku perubahan kepada kepekatan sekeliling pun, contohnya dia masukkan dalam larutan hipertonik ke, isotonik ke, hipotonik ke, dia akan susah nak berubah struktur dia disebabkan oleh dinding sel. Nanti kita akan tengok belajar tentang larutan-larutan ni, kamu jangan risau. Kemudian dia akan halang sel daripada meletus. Meletus ni macam seolah-olah ada benda sesuatu yang masuk. Okey, masuk sehingga dia kembung. Sampai satu tahap, kalau sel haiwan, dia akan meletup lah, dia akan pecah. Tapi untuk sel tumbuhan ni dia tak boleh pecah. Sebab apa? Dinding sel tu akan kekalkan dia daripada meletus. Kemudian dia akan sokong sel. Kemudian kita ada vakuol. Jadi vakuol ni, di vakuol akan simpan makanan seperti gula, asid amino. Jadi dalam vakuol akan menyimpan makanan seperti gula dan asid amino. Dia juga merupakan tapak bahan buangan. Di sini ada juga bahan buangan yang disimpan di dalam vakuol. Vakuol juga akan kawal atur keseimbangan air. Jadi di dalam vakuol ni dia simpan air dalam keadaan yang sangat-sangat banyak. Jadi tumbuhan dia kesegahan ataupun dia punya kesegahan. Kita nampak dia seolah-olah dia tak ada masalah, dia tak layu. Disebabkan oleh kandungan air yang ada dalam vakuol. Jadi kandungan air yang ada dalam vakuol ni menyebabkan kita nampak dia segah, dia segar. Dia tak layu. Jadi kesegahan sel dan beri sokongan kepada tumbuhan. Kemudian tonoplas. Tonoplas ni adalah dinding luar. Okey, dinding luar bagi vakuol. Dinding luar bagi vakuol, dia akan mengawal lah bahan yang masuk dan keluar. Kemudian kita ada kloroplas. Jadi kloroplas ni yang warna hijau. Kloroplas ni yang warna hijau. Kamu nampak yang hijau-hijau ni. Ni adalah kloroplas yang hijau-hijau. Yang ni dah belajar dulu waktu sekolah tingkatan 1, 2 dan 3 tentang fotosintesis. Kita ada kloroplas. Dalam kloroplas ni ada klorofil. Klorofil ni adalah yang memberi warna hijau kepada kloroplas. Kemudian kita ada centriole. Jadi centriole ni dia tidak ada dalam dinding sel. Dia tidak ada dalam sel tumbuhan. Dia ada dalam sel haiwan. Jadi kamu kena ingat, sel haiwan sahaja yang ada centriole. Sel tumbuhan tidak ada centriole. Jadi centriole ni dia terlibat dalam pembahagian sel. Kita ulang sedikit. Kita ada mitokondria. Mitokondria hasilkan tenaga. Tenaga dalam bentuk apa? ATP. Dia akan gunakan glukosa, dia akan gunakan oksigen. Kemudian kita ada membran plasma. Membran plasma ni dia akan kawal atur bahan keluar dan masuk. Dia bersifat separa telap, dia akan lindungi sel daripada persekitaran. Kemudian kita ada sitoplasma. Sitoplasma ni adalah tempat simpanan. Dia adalah ruang di dalam sel. Dia ada pada sel haiwan dan sel tumbuhan. Di situ juga disimpan bahan-bahan yang nak keluar ataupun yang nak masuk ataupun yang nak digunakan oleh organel-organel. Sebagai contoh, organel dia nak menggunakan vitamin C. Dia nak menggunakan amino acid. Jadi dia akan ambil daripada sitoplasma. Sebab bahan yang datang daripada luar akan masuk, akan diletakkan dalam sitoplasma. Di dalam sitoplasma juga tempat berlaku biokimia. Tindak balas biokimia. Sebagai contoh, dia nak pecahkan glukosa. Glukosa nak dipecahkan menjadi tenaga. Di situ juga berlaku sedikit proses sebelum dia masuk ke dalam mitokondria. Seterusnya kita ada jalinan endoplasma kasar. Jalinan endoplasma kasar ni, dia macam mana kita nak tahu beza antara jalinan endoplasma kasar dan licin? Dia ada ribosom pada permukaan ataupun pada dinding-dinding jalinan endoplasma kasar tu ada ribosom. Jadi dia akan angkut sahaja protein yang dihasilkan oleh ribosom. Dia tak hasilkan ribosom. Yang hasilkan dia tak hasilkan protein.
dia hanya angkut protein yang dihasilkan oleh ribosom. Ribosom pula akan sintesis protein. Sebagai contoh, protein apa yang dihasilkan? Dia akan hasilkan enzim ataupun hormon. Kemudian kita ada jalinan endoplasma licin. Jalinan endoplasma licin ni akan sintesis lipid. Dia juga adalah pusat untuk nyah toksik, bahan-bahan yang beracun, bahan-bahan yang membahayakan tubuh badan. Sebagai contoh, kita ada dadah, kita ada alkohol dan juga toksin lah. Toksin ni boleh dihasilkan oleh mikroorganisme ataupun patogen yang membahayakan tubuh badan. Kemudian kita ada jasad Golgi. Jasad Golgi akan terima, akan ubah suai atau proses, membungkus semula protein yang datang daripada jalinan endoplasma kasar atau jalinan endoplasma licin untuk diangkut keluar ataupun digunakan oleh sel itu sendiri. Kemudian kita ada nukleus. Nukleus ni ada pusat kawalan sel. Jadi dia akan pastikan sel tu aktiviti dia apa dia. Sel tu nak buat apa? Sel tu nak hasilkan apa? Sel tu nak mati atau tak? Jadi dia akan ditentukan oleh nukleus. Kemudian kita ada nukleolus. Nukleolus ni akan hasilkan RNA dan juga ribosom. Jadi ribosom yang terhasil dalam sel ni dihasilkan oleh nukleolus. Kemudian kita ada lysosom. Lysosom ni adalah untuk memusnahkan bahan-bahan yang berbahaya kepada sel atau bahan-bahan yang telah rosak supaya nanti benda tu boleh diangkut keluar daripada sel. Sebagai contoh, kita ada protein, lipid, asid nukleik, polisakarida dan organel yang rosak. Seterusnya kita ada dinding sel. Dinding sel ni hanya ada pada sel tumbuhan sahaja. Dinding sel ni akan memastikan sel tu pada bentuk yang sama dan dia halang sel daripada meletup, meletus. Kalau air berterusan masuk ke dalam sel, dia akan kekalkan bentuk sel dan juga akan sokong sel. Kemudian vakuum adalah tempat simpanan makanan dan tempat simpanan bahan buangan. Dia akan kawal atur keseimbangan air, akan memastikan sel tu dalam keadaan segah, dan dia juga akan menyebabkan sel tu layu lah. Sebab kalau kehilangan terlalu banyak air, air itu akan diambil daripada vakuum. Tonoplas pula adalah dinding pada vakuum. Kita ada kloroplas. Kloroplas adalah tapak fotosintesis di mana proses fotosintesis akan berlaku. Kemudian kita ada sentriol, terlibat dalam pembahagian sel. Sekarang ni kita bergerak kepada subtopik yang seterusnya, melibatkan proses hidup organisma unisel. Proses hidup organisma unisel. Jadi bila sebut tentang organisma unisel ni, dia satu sel lah. Satu sel. Ada dekat sini satu sel. Jadi kita highlight kan, dia satu sel. Jadi organisma ni dia satu sel saja, dia boleh menjalankan aktiviti seharian dia. Dia berbeza dengan manusia. Manusia ni kita ada banyak sel, ada berjuta sel, dan setiap satu sel tu dia sangat berbeza mengikut tempat dia. Contohnya sel yang ada dekat jantung berbeza dengan sel yang ada dekat otak. Sel yang ada dekat otak berbeza dengan sel yang ada dekat kulit. Dia sangat-sangat specialized. Dia ada bentuk yang spesifik, bentuk yang tertentu. Jadi contoh organisma unisel ni, kita ada ameba. So kat sini kita ada paramecium, kita ada euglena, kita ada chlamydomonas. Tapi yang kita akan tengok pada hari ini, yang ada dalam silibus kamu, melibatkan ameba, paramecium sahaja. Dua ni untuk pengenalan lah kepada organisma unisel ni. Okey, pencirian yang pertama ameba. Jadi ameba, pencirian yang pertama kita tengok kepada struktur dulu. Jadi struktur bagi ameba ni adalah struktur tidak tetap. Jadi dia struktur tidak tetap, dia berbeza mengikut aktiviti dia, tingkah laku dia. Pada waktu tu ameba nak buat apa? Contohnya ameba nak menjalankan proses memakan. Ada organisma lain di sekeliling yang menyebabkan dia nak makan organisma tu. Jadi dia punya struktur akan berbeza dengan pada waktu dia tak memakan. Dia sangat-sangat berbeza lah. Ataupun pada waktu tu dia nak menjauhi sesuatu, disebabkan benda yang ada dekat situ akan mengancam diri dia. Jadi tentulah dia punya struktur pun tidak sama dengan pada waktu dia nak makan. Jadi sekarang kita pergi kepada struktur ameba. Jadi struktur, bila dah kita tengok pada struktur ni adalah struktur asas lah bagi ameba. Ameba.
Jadi ameba itu ejaan dia. Jadi kita labelkan dulu kepada struktur. Kita ada plasma, membran plasma. Cikgu ni selalu tertukar. Kita ada membran plasma. Ini membran plasma. Boleh ya. Struktur yang dua. Fungsi apa membran plasma? Samalah. Dia akan kawal atur bahan yang nak masuk dan keluar daripada sel. Dia akan melindungi sel daripada benda-benda yang ada dekat luar. Kemudian kita ada nukleus. Okay. Nukleus ni dia akan kawal aktiviti sel. Apa sel tu nak buat? Sel tu nak membahagi. Membahagi tu maksudnya dia nak membiak. Jadi dia akan dikawal oleh nukleus. Kemudian kita ada vakul mengecut. Vakul mengecut. Vakul mengecut ni dia sebenarnya berfungsi dalam pengosmo kawal aturan. Pengosmo kawal aturan. Jadi apa proses pengosmo kawal aturan ni? Dia melibatkan kawal atur air. Jadi kamu kena ingat pergerakan bahan. Pergerakan bahan merentas masuk dan keluar. Itu warna merah, masuk dan keluar. Jadi contohnya ameba dia nak oksigen. Oksigen boleh masuk secara resapan ringkas. Dia tak perlu susah. Resapan ringkas. Masuk resapan ringkas ni, dia hanya bergerak terus dia tembus. Macam kamu punya dinding ni, ada setengah orang hebat tak tahulah, contoh lah ya. Tak ada lah saya rasa. Kalau dia nak pergi ke satu bilik lain, dia kena masuk melalui pintu kan. Yang ni dia tak payah. Dia boleh tembus dinding tu, dia boleh pergi ke bilik yang sebelah. Ataupun kalau ada tingkap tu, dia boleh tembus tingkap tu, dia pergi ke bilik sebelah. Selalunya cahaya lah kalau boleh tembus ni kan. Dia resapan ringkas dia lebih kurang macam tu. Dia boleh cross, dia boleh terus merentas melalui plasma membran tu, oksigen tu boleh masuk. Sama juga kalau ada karbon dioksida, dia nak keluar. Jadi karbon dioksida dihasilkan oleh sel melalui proses dia nak pecahkan glukosa kepada ATP, dia nak penghasilan tenaga. Jadi dia akan hasil karbon dioksida. Karbon dioksida nak keluar daripada sel pun melalui resapan ringkas. Dia tak perlu susah payah. Selain daripada itu, dia ada air. Jadi air ni boleh masuk dan keluar melalui resapan ringkas. Tapi bila air itu masuk tapi tak keluar, dia akan bermasalah. Jadi macam mana? Jadi air yang masuk tak keluar tu, air itu akan berkumpul. Air itu akan berkumpul di vakul mengecut. Jadi air H2O, H2O, H2O. Jadi semua air-air itu akan masuk ke dalam vakul mengecut. Jadi vakul mengecut ni bila dah sampai satu tahap, dia dah penuh, dia akan mengecut. Bila dia mengecut, air-air yang ada dalam vakul mengecut tu akan terus ditolak keluar. Terus ditolak keluar daripada sel. Jadi sel tu akan hilang lah. Ameba akan hilang air-air itu yang berlebihan. Sebab tu vakul mengecut ni dia penting untuk dia kawal kandungan air di dalam sel. Sebab apa? Air yang berlebihan yang tidak keluar melalui resapan ringkas tu akan masuk ke dalam vakuum mengecut, berkumpul sampai satu tahap dah penuh, dia akan kecut, dia akan menyebabkan penolakan air secara paksaan keluar daripada ameba, daripada sel. Itu melibatkan pengosmo kawal aturan air. Boleh ya? Kemudian kita ada vakul makanan. Ini adalah vakul makanan. Jadi vakul makanan ni tempat simpanan makanan lah. Kita tengok macam mana proses memakan. Kita nak tengok pada proses memakan. Okey, sekarang ni kita ada plasma membran. Contohnya di sini kita berwarna warna ni. Di sini ada yeast. Yeast ni nak diambil sebagai makanan oleh ameba. Ameba nak makan yeast ni. Jadi ameba dia buat apa? Ameba akan panjangkan. Nak tebal. Dia akan panjangkan dia punya
Plasma membran. Dia akan panjangkan plasma membran dia, mancap macam seolah-olah dia membentuk tangan. Okey, seolah-olah membentuk tangan. Yang ini kita panggil sebagai pseudopodium. Jadi pseudopodium ni membentuk tangan palsu yang akan memerangkap yeast. Bila dia perangkap yeast ni nanti akan yeast ni nanti akan bergerak dan dia akan masuk ke dalam sel, masuk ke dalam ameba. Jadi bila dia masuk ke dalam ameba, dia akan membentuk vakul makanan. Okey. Dia akan membentuk vakul makanan. Macam mana ameba akan memusnahkan, mencernakan vakul makanan? Jadi dalam ameba ni, nak berwarna apa? Warna ni lah. Dia ada lysosom. Organel yang ada dalam ameba adalah lysosom. Jadi dia ada lysosom. Lysosom ni akan bergerak pergi ke vakul makanan. Jadi bila dia bergerak pergi ke vakul makanan, dia akan bergerak pergi ke vakul makanan. Jadi bila dia bergerak ke vakul makanan, dia akan bercantum dengan vakul makanan. Yang kamu nampak warna merah-merah ni, merah-merah tu adalah lisozim. Lisozim ni adalah enzim. Enzim ni dia berkeupayaan untuk mencerna, memusnahkan, memecahkan. Jadi apabila dia bergabung dengan vakul makanan, dia boleh memecahkan makanan yang ada dalam vakul tu. Sebagai contoh, yang ini yeast lah. Dia boleh keupayaannya untuk memecah pada struktur yang lebih ringkas supaya mudah digunakan oleh ameba. Boleh ya? Kita ada lysosom. Tulis Zat. Yang ini adalah lysosom. Dalam lysosom tu ada lysozim. Lysozim ni adalah enzim yang berkeupayaan untuk memecahkan. Okey. Jadi habitat dia. Kita pergi pada habitat dia. Habitat ameba ada pada air tawar, kolam, lopak air, sungai. Yang ni tak payahlah. Nanti kamu pening kepala. Boleh sebut parasit tu, ada jenis ameba yang dia parasit. Bila parasit ni dia ada ektoparasit, endoparasit. Ekto tu macam nyamuk, kutu, dia ekto, dia sedut darah daripada luar. Endoparasit ni dia duduk kat dalam. Jadi ameba ni ada kemungkinan keupayaan jenis-jenis tertentu yang sangat-sangat bahaya. Dia boleh bergerak dalam salur darah dan dia boleh serang. Antara yang tempat yang sangat kritikal adalah otak manusia. Saya nak cerita lah, itu special case. Nanti lagi pening kamu. Jadi proses memakan dia dipanggil sebagai fagositosis. Jadi proses memakan dia ni dipanggil sebagai fagositosis. Jadi kita ada pembiakan asexual. Macam mana dia nak membiak? Jadi dia membiak secara asexual. Asexual ni maksudnya apa? Dia tak perlukan pasangan. Jadi maksudnya kalau seorang tu, individu tu, dia tak payah kahwin, dia tak payah ada isteri ke, tak payah ada suami ke, dia boleh dapat anak dia sendiri. Tak perlu nak kahwin, tak perlu nak ni, tak perlu semua tu, boleh dapat anak. Itu adalah pembiakan asexual. Sebagai contoh, pokok lah paling mudah sekali. Kita kadang-kadang kita cabut dia punya batang tu, kita cucuk dekat tempat lain. Bila kita cucuk kat tempat lain, tiba-tiba keluar anak pokok yang baru. Keluar tunas yang baru daripada batang tu. Maksudnya, dia boleh secara pembiakan asexual. Dia akan ada pembentukan spora yang juga belahan dedua. Okey. Pembentukan spora ni kalau kebanyakan haiwan unisel, kenapa dia buat pembentukan spora? Bila keadaan tidak sesuai bagi dia lah. Keadaan tidak sesuai, dia membiak secara pembentukan spora. Ataupun dia membiak secara belahan dedua. Jadi macam mana secara belahan dedua ni? Contoh kita ada ameba. Jadi ameba ni dia pisah, dia cabut dua.
Okey, bila dia cabut dua, satu akan bergerak ke sini, satu akan bergerak ke sini. Satu ni akan jadi ameba yang baru, satu ni akan jadi ameba yang baru. Dapatlah dua ameba. Kemudian kalau dia nak berlaku lagi, yang ini akan jadi satu ameba yang baru, yang ini akan jadi satu ameba yang baru. Okey. Yang ni dipanggil sebagai belahan dia dua. Dia belah jadi dua. Tak susah lah kita nak faham. Kemudian respirasi, cikgu dah cerita tadi, masuk dan keluar secara resapan ringkas. Dia tak perlu susah-susah. Kemudian dia ada gerak balas terhadap rangsangan. Jadi ada benda-benda yang tertentu, contohnya kalau dia duduk dekat dalam air tawar. Kalau tempat itu contohnya tiba-tiba ada kandungan garam yang tinggi, dia akan bergerak menjauhi lah. Ataupun tempat itu tercemar ke, ada bahan-bahan kimia yang duduk dekat situ, ada minyak ke, bahan kimia ke, ada garam ke, jadi ada racun yang masuk ke, ada baja yang masuk ke, ameba ni dia boleh bergerak menjauhi. Jadi nak bergerak macam mana? Dia menggunakan plasma membran dia. Plasma membran ni dia keupayaan dia boleh memanjang, boleh memendek dan boleh menyebabkan dia bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Ya. Jadi kita dah settle untuk ameba. Bagi paramecium, kalau kamu nampak dia struktur yang tepi ni, tepi ni paramecium lah. Paramecium. Dia bentuk macam slipper kan. Bentuk macam sandal, slipper. Jadi kita pergi dulu pada labelkan bahagian paramecium ni. Okey. Jadi paramecium ni dia ada plasma membran lah. Plasma membran. Cikgu selalulah tertukar bahasa Melayu, bahasa Inggeris ni. Kalau Melayu dia panggil sebagai membran plasma. Jadi ikutlah. Ya, membran plasma. Kemudian dia ada cilia. Membran plasma dia ada cilia. Di sini pula dia ada alur mulut. Jadi alur mulut ni kita pergi daripada membran plasma. Membran plasma ni fungsi dia samalah. Dia akan kawal atur bahan yang nak masuk dan keluar daripada paramecium. Cilia pula, cilia ni dia boleh bergerak. Dia akan membantu untuk pergerakan paramecium. Dia seolah-olah macam kaki. Kaki yang banyak menyebabkan badan dia tu penuh dengan bulu-bulu. Kaki boleh, bulu-bulu pun boleh, sebab dia banyak kan. Jadi bila dia bergerak, dia akan menyebabkan cilia tu boleh berpusing-pusing, bergerak di dalam air. Cilia ni membantu dalam pergerakan dia. Kemudian alur mulut. Jadi cilia tu bila dia bergerak dalam keadaan dia berpusing dan dia dapat kenal pasti ada makanan di sekeliling, dia akan pergi berpusing ke arah makanan tu sehinggalah makanan tu termasuk dalam alur mulut. Jadi bila dia pusing, makanan tu akan terperangkap masuk ke dalam alur mulut. Jadi dia akan membentuk vakul makanan. Okey, membentuk vakul makanan di hujung itu. Kemudian kita ada juga struktur yang dipanggil sebagai liang dubur. Jadi liang dubur. Jadi bahan-bahan yang tidak boleh dicernakan tu akan dikeluarkan melalui liang dubur. Kemudian di sini di tengah-tengah ni dia ada nukleus. Apa fungsi nukleus? Nukleus akan membantu mengawal, bukan membantu, dia memang mengawal aktiviti paramecium. Paramecium nak buat apa? Paramecium sama ada dia nak menjalankan proses pembiakan ke, semuanya akan dikawal oleh nukleus. Sepatutnya nukleus ni ada dua jenis, iaitu makronukleus dengan mikronukleus, tapi dalam silibus kamu ni tak ada. Jadi cikgu tak nak ajar lah. Kemudian dia ada vakul mengecut. Vakul mengecut sama juga apabila air masuk dalam keadaan yang berlebihan. Jadi ada air yang masuk.
Bila air ni masuk, air ni akan masuk dalam sitoplasma. Bila air tak keluar, lama kelamaan dia akan menjadi masalah kepada paramecium. Jadi air yang masuk dan tak keluar ni akan berkumpul dalam vakuum mengecut. Berkumpul dalam vakuum mengecut, menyebabkan vakuum mengecut tu jadi membesar. Jadi vakuum mengecut ni dia akan jadi membesar. Dia besar. Bila dia besar, air dah banyak lah. Kemudian barulah dia kecut. Bila dia kecut, dia akan menyebabkan air semua ditolak keluar. Air ditolak keluar. Jadi paramecium akan berlaku kehilangan air. Boleh ya? Kemudian apa lagi? Kita tengok. Paramecium struktur dia bentuk selipar. Habitat dia air tawar, kolam, lopak air, sungai. Ada juga yang berjenis sebagai parasit. Dia makan tu melalui pergerakan silia, pergerakan badan dia. Makanan akan terperangkap dalam alur mulut. Perangkap alur mulut. Pembiakan dia ada pembiakan seks dengan aseks. Seks ni melalui konjugasi. Okay, cikgu tak nak terang lah konjugasi tu macam mana. Dia agak complicated sebenarnya. Tapi untuk pembiakan seks, nama pembiakan seks tu adalah konjugasi. Kemudian untuk pembiakan aseksual, iaitu belahan dua-dua, respirasi ringkas. Jadi kalau oksigen diperlukan, oksigen masuklah ke dalam melalui resapan ringkas. Kemudian kalau dia hasilkan karbon dioksida keluar. Jadi tak ada masalah sangat. Kemudian dia ada gerak balas terhadap rangsangan. Jadi ada rangsangan-rangsangan tertentu, contohnya suhu air yang tinggi, dia akan bergerak menjauhi. Kenapa air boleh tinggi dekat situ? Mungkin kawasan tu bukan kawasan teduhan, tak ada pokok dekat situ kan. Jadi bila tak ada pokok kat situ, dia direct kena cahaya matahari, jadi suhu jadi tinggi dekat situ. Jadi paramecium dia boleh gerakkan silia dia menjauhi suhu yang tinggi ataupun cahaya yang tinggi di kawasan air-air tertentu. Jadi dia boleh pergilah kepada kawasan-kawasan air yang terlindung sedikit. Jadi itu kepada ameba dan paramecium. Sekarang ni kita akan masuk kepada pengkhususan sel dalam organisma mati sel. Pengkhususan sel dalam organisma mati sel. Yang pertama sekali, kita ada organisma mati sel. Organisma mati sel. Jadi organisma yang lebih daripada satu sel. Multisel kan. Sebelum ni kita pergi pada organisma unisel, dia satu sel. Kita ada Euglena, Chlamydomonas, ameba, paramecium. Yang spesifik kamu belajar adalah ameba dan paramecium. Tapi sekarang ni kita nak pergi kepada organisma yang lebih daripada satu sel. Paling mudah sekali contoh manusia. Diri kita tu sendiri. Kita ni bukan satu sel. Kita ni berjuta, berbilion sel yang build up, yang bina tubuh badan kita. Jadi pengkhususan, ada nama pengkhususan kan. Jadi pengkhususan ni apa? Satu perubahan, satu perubahan penyesuaian struktur yang dialami oleh sel untuk menjalankan fungsi khusus. Jadi sel tu dia berlaku perubahan, dia berlaku penyesuaian struktur. Struktur dia tu bertukar supaya nanti dia boleh jalankan fungsi khusus yang tertentu. Maksudnya dia nak bezakan diri dia dengan sel-sel yang lain. Sebab apa? Sebab sel tu duduk kat jantung. Pastinya sel yang kat jantung tu berbeza dengan sel yang kat otak. Sel yang kat otak fungsi dia lain, sel yang kat jantung fungsi dia lain. Tak bolehlah bentuk dia sama, tak bolehlah fungsi dia sama. Mestinya berbeza. Organisasi sel dalam organisma mati sel. Yang paling ringkas sekali, paling asas sekali, kita ada sel lah. Contohnya kita ada sel epithelium. Sel epithelium ni pula dia akan combine dengan sel-sel yang lain, dia membentuk tisu. Dan apabila dia dah bentuk tisu, tisu tu dia combine, bergabung dengan tisu-tisu yang lain, dia membentuk organ. Daripada organ dia akan jadi sistem. Sebagai contoh sini kita ada sel epithelium, tisu jadi tisu epithelium. Di peparu ada jugalah tisu epithelium. Jadi organ dia menjadi peparu. Sistem dia adalah sistem respirasi. Organisma mati sel contohnya adalah manusia.
Jadi ini pergerakan dia. Mula yang paling ringkas sekali adalah sel. Kemudian naik sikit kita ada tisu, naik sikit kita ada organ, naik sikit kita ada sistem, naik sikit kita ada organisma, mati sel. Yang paling mudah sekali sel epithelium. Okey, sel epithelium. Di antaranya sel epithelium ni dia akan boleh bergabung dengan sel-sel yang lain membentuk tisu epithelium dan dia membentuk organ peparu. Tisu epithelium ni tak salah ada dekat alveolus. Kemudian sistem akan membentuk sistem respirasi, sistem pernafasan. Organisma mati sel ni contohnya adalah manusia. Kita pergi kepada tisu. Yang pertama tisu. Ini tisu. Tisu, sebab sel kita dah belajar tentang sel kan. Sekarang kita pergi pada tisu. Satu kumpulan sel, struktur yang serupa, yang sama, jalankan fungsi khusus yang sama. Satu kumpulan sel. Okey, kita highlightkan lagi sekali. Satu kumpulan sel, warna merah lah. Satu kumpulan sel. Satu kumpulan sel. Struktur yang sama, fungsi yang sama. Jadi satu kumpulan sel, struktur yang sama, fungsi yang sama. Boleh ya? Itu adalah maksud bagi tisu. Kalau sel apa? Unit asas bagi hidupan. Unit asas bagi hidupan atau organisma. Kita pergi pada jenis tisu. Jenis tisu ni semua sekali kita ada 4. Yang pertama tisu epithelium, yang kedua tisu otot, yang ketiga tisu saraf, yang keempat tisu penghubung. Ulang sekali lagi, ada 4 jenis tisu. Yang pertama adalah tisu epithelium, yang kedua adalah tisu otot, yang ketiga adalah tisu saraf, yang keempat adalah tisu penghubung. Kita pergi dulu kepada tisu epithelium. Tisu epithelium terdiri daripada satu atau lebih lapisan sel yang tersusun rapat. Kamu boleh tengok dalam buku teks lah. Tisu epithelium tu macam mana. Dia ada dalam buku teks. Buku teks kamu ni baguslah yang tahun 2020 ni. Sebab apa? Sebab dia banyak diagram, banyak gambar raja. Kita nampak dia menarik. Nak baca pun tak ada masalah sangat. Cikgu bila dapat ni, cikgu habis masa lebih kurang seminggu je boleh habis semua. Daripada muka surat awal tu sampai akhir. Permukaan luar badan, permukaan luar dan dalam organ. Jadi dia boleh ada pada permukaan luar badan, kulit lah. Jadi dia juga ada dekat permukaan luar dan dalam organ. Jadi boleh jumpa dekat mana tisu epithelium ni, permukaan luar badan, kulit. Kemudian permukaan luar dan dalam organ. Sebagai contoh ada dekat kulit, ada dekat usus, ada di peparu, ada di trakea. Ada lagi lah tempat-tempat lain. Tapi ini untuk silibus kamu, kita pergi pada yang 4 ni. Tisu epithelium yang di kulit. Apa fungsi tisu epithelium yang ada di kulit? Melindungi tisu dan organ bawah kulit. Jadi, dia melindungi tisu dan organ bawah kulit. Kemudian, dia halang penghidratan kulit. Jadi, pendehidratan, kehilangan air pada kulit lah. Kemudian dia kawal atur suhu badan. Sebab apa? Sebab di kulit tu sendiri, bawah dia ada reseptor. Jadi reseptor kepanasan, reseptor kesejukan, suhu dah tu. Dia akan cek suhu di sekeliling macam mana. Jadi kalau suhu sejuk di sekeliling, dia akan bagi tahu dekat otak kena buat sesuatu untuk pastikan suhu badan tu kekal pada 36.9 darjah Celsius. Kalau suhu tu panas, dia kena buat sesuatu supaya nanti suhu badan kekal. Jadi suhu badan tu dia tak ikut persekitaran. Kalau sejuk, suhu kurang kan. Jadi suhu badan pun kurang. Tak boleh macam tu. Sebab kalau suhu badan kurang daripada yang sepatutnya, dia akan mengganggu sistem-sistem, fungsi-fungsi fisiologi yang ada dalam badan. Kulit juga akan rembes air peluh dan sebum. Jadi air peluh ni untuk apa? Air peluh ni akan salah satu fungsi untuk kurangkan haba yang ada dalam badan. Jadi bila dia kurangkan haba yang ada dalam badan, suhu badan tu akan kembali normal. Selalunya orang peluh ni kenapa? Sebab panas. Panas ni, jadi dia kena hilangkan haba daripada badan. Jadi haba tu hilang macam mana? Dengan keluarnya air peluh. Selalunya kalau sejuk, orang tak peluh lah. Kalau sejuk ada orang peluh ke? Masalah lah kalau sejuk dia peluh tu, dia ada sakit lain lah. Jumpa tengok hantu kan? Tak tahulah. Kemudian usus. Yang ni pun ada tisu epithelium.
Di usus, tisu epitelium ni akan menyerap nutrien, merembes mucus, rembes enzim. Kamu boleh buka buku teks juga dan tengoklah tisu epitelium di usus tu macam mana. Jadi, usus ni dia ada boleh keadaannya untuk menyerap nutrien. Nanti kita akan belajar tentang usus ni ya. Macam mana usus ni boleh menyerap nutrien. Apa pengangkutan yang berlaku di usus? Ya, usus ni ada 3, jejunum, ileum dengan duodenum. Jadi, di mana yang berlaku penyerapan nutrien ni? Tapi di dinding usus tu sendiri ada tisu epitelium. Di tisu epitelium juga dia ada fungsi yang boleh menyebabkan dia hasilkan mucus. Jadi mucus ni akan melindungi dinding tisu epitelium tu sendiri. Kemudian dia ada juga keupayaan untuk merembeskan enzim. Sebab di usus pun ada enzim yang dirembeskan. Contohnya maltase, ada lactase, sucrase. Okey. Kau tak salah cikgu lah. Tok Fudi tak salah lah. Kemudian kita ada peparu. Peparu juga ada tisu epitelium. Peparu berlaku pertukaran gas, terutama sekali di alveolus. Okey, di alveolus. Trakea. Trakea dia ada cilia. Dia ada tisu epitelium. Atas tisu epitelium tu ada cilia. Cilia ni akan tapis habuk. Pada waktu yang sama dia akan rembes mucus. Kita pergi kepada yang kedua, tisu otot. Tisu otot terdiri daripada sel otot yang kecut dan kendur. Sel otot yang kecut dan kendur. Jenis dia kita ada otot licin, otot kardium, otot rangka. Jenis dia kita ada otot licin, otot kardium dan otot rangka. Terdapat pada dinding organ berongga. Otot licin ni terdapat pada dinding organ berongga seperti usus, perut, salur darah, uterus, pundi kencing. Jadi otot licin. Otot ni dia selalunya melibatkan pergerakan lah. Contohnya macam kita nak bergerak, mulut kita nak bercakap, mulut kita bergerak kan. Di situ ada otot lah. Jadi otot tu yang menyebabkan ada pergerakan berlaku. Tangan kita nak bergerak, nak menulis. Jadi ada otot yang bergerak di situ. Jadi otot ni ada 3 jenis, iaitu otot licin, otot kardium dan otot rangka. Otot licin dia terdapat pada dinding organ berongga seperti usus, perut, salur darah, uterus, pundi kencing. Fungsi dia tindakan luar kawal. Dia terlibat dalam tindakan luar kawal. Apa maksud tindakan luar kawal? Tindakan yang kita ni manusia tak kawal. Contohnya macam kita nak bernafas. Kamu fikir ke nak tahan nafas, kamu tak nak nafas lah 1 jam. Tak nak tahan nafas lah 2 jam. Tak, kita tak fikir. Dan kadang-kadang kita tak sedar pun kita sedang bernafas. Kamu pun tak sedar kamu sedang bernafas, kamu duk sedut oksigen, kamu buang karbon dioksida. Sedut oksigen, buang karbon dioksida. Benda tu di luar kawal. Walaupun kadang-kadang kita rasa tak tahan nafas. Bolehlah kita nak tahan nafas. Tapi kemudian kita dah tak terdaya dah nak tahan nafas. Nafas tu akan terus berlaku selagi mana kita hidup. Kemudian berlaku pengecutan otot di salur pencernaan dan salur darah. Pengecutan otot. Contohnya pengecutan otot di salur pencernaan ni di esophagus contohnya. Kita akan belajarlah struktur esophagus tu yang mana satu. Jadi esophagus ni akan berlaku peristalsis. Peristalsis ni menyebabkan pergerakan otot secara berikma untuk menolak makanan masuk ke dalam perut. Kemudian berlaku jugalah peristalsis di duodenum, di usus besar. Peristalsis akan berlaku sepanjang untuk memastikan berlakunya pergerakan bahan-bahan makanan tu yang telah dicerna sehinggalah dia menjadi najis. Kemudian kita ada otot kardium. Otot kardium terdapat pada dinding jantung. Fungsi dia mengecut, mengepam darah dari jantung ke bahagian-bahagian badan yang lain. Terlibat dalam tindakan luar kawal. Kita boleh kawal ke jantung kita, bagi tahu berhenti sekejap lah, rehat sekejap untuk 1 jam. Tak. Sepanjang kita hidup ni, kalau kita hidup 80 tahun, jantung takkan berhenti. Dia akan terus berterusan. Dia berfungsi. Kecuali lah kalau kamu kena serangan jantung lah. Keserangan jantung, kena buat CPR, cardiopulmonary resuscitation. Okay? Kalau tak buat cardiopulmonary resuscitation, jantung tu tak bergerak, hidup balik, innalillah lah. Kemudian kita ada otot rangka. Otot rangka bersambung pada tulang. Jadi bila sebut tentang otot
Ni boleh juga otot tulang, otot rangka. Dia bersambung pada tulang yang menyebabkan pengecutan, pengenduran. Tulang kita tu boleh bergerak. Organ ni, struktur-struktur pada badan ni dia boleh bergerak. Contoh kita nak berjalan. Jadi bila kita nak berjalan, dia akan melibatkan otot pada tulang tu yang berlaku pengecutan, pengenduran. Kita boleh angkat tangan kita, boleh angkat kaki kita, boleh bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Dia terlibat dalam tindakan terkawal. Yang ni kawal. Kita nak angkat tangan kita. Kalau kita nak angkat, tak nak angkat lah. Orang tak boleh nak paksa kita. Sebab diri kita yang kawal tubuh badan kita. Okay? Jadi, dia ada pengecutan untuk gerakan tulang. Kemudian yang ketiga, kita ada tisu saraf. Terdiri daripada sel saraf yang dipanggil sebagai bukan nefron ya. Nefron ni ada kat bawah pinggang. Neuron. Terdiri daripada neuron. Jadi kita ada 3 jenis neuron. Kita ada efferent neuron, efferent neuron, interneuron ataupun neuron geganti. Ini dalam buku teks yang baru dipanggil neuron geganti. Neuron efferent ni adalah neuron deria. Yang ini efferent ni neuron motor. Yang interneuron, neuron geganti. Apa fungsi tisu saraf ni? Neuron-neuron ni fungsi dia apa? Untuk hantar maklumat. Untuk kawal atur. Jadi kita, contoh sekarang ni, kamu dengar cikgu tengah mengajar bab yang kedua ni kan. Biologi sel dan organisasi sel. Jadi, dia akan hantar maklumat tu pergi ke otak. Tanpa tisu saraf ni, maklumat takkan sampai ke otak. Jadi, kamu pun tak boleh nak faham apa yang berlaku. Jadi, yang menyebabkan masalah lah. Kemudian kita ada tisu penghubung. Yang keempat, terdiri daripada beberapa jenis sel. Kemudian gentian yang terbenam dalam matriks. Bentuk matrik, ni bentuk matrik lah, kita cerita matrik ni kan. Kita tebalkan sikit, matrik. Bentuk matrik kita ada cecair, contohnya plasma. Kita ada keras, contohnya tulang. Kita ada lembut, contohnya macam rawan. Jadi bentuk matrik ni boleh keadaan yang macam-macam. Bentuk gas dia tak ada. Bentuk gas kan. Gas tu contohnya macam karbon dioksida, oksigen, dia tak ada bentuk macam tu. Dia ada bentuk cecair, keras dan lembut. Contohnya cecair, plasma, keras, tulang, lembut tu rawan. Kemudian bertabur secara meluas dalam badan dan mempunyai pelbagai fungsi. Dia bertabur secara meluas dalam badan mempunyai pelbagai fungsi. Jenis tisu penghubung bergentian. Jadi dia ada tisu penghubung bergentian, contohnya tendon dan ligamen. Kemudian dia ada tisu adipos. Kita ada pada dermis kulit. Dia fungsi dia untuk simpan lemak dan penebat haba. Tisu adipos ni adalah untuk simpan lemak, penebat haba. Dia ada pada dermis kulit. Tebalkan sikit. Dia ada pada dermis kulit. Tulang, jenis yang lain, tulang dia adalah untuk melibatkan pergerakan dan perlindungan. Tadi otot rangka ya, kamu jangan kata dia tulang. Otot rangka tu otot. Otot tu adalah tisu otot. Tisu otot. Yang ini adalah tisu penghubung. Dan tisu penghubung tu salah satunya, contohnya adalah tulang. Tulang ni terlibat dalam pergerakan dan perlindungan. Pergerakan ni kita nak gerak lah. Kita nak bergerak. Kita ada kaki. Dalam kaki tu ada tulang. Dalam tangan tu ada tulang. Kita nak bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Tapi untuk perlindungan, contohnya dekat kepala kita ni ada otot. Ada tulang kranium. Tulang kranium ni akan melindungi otak yang ada dalam kepala tu lah. Kemudian ada tulang rusuk. Tulang rusuk ni akan melindungi peparu yang ada dalam badan kita. Jadi tulang tu fungsi dia untuk melindungi. Salah satunya fungsi yang lain adalah untuk pergerakan. Kemudian kita ada sel darah. Okey, sel darah ada tisu penghubung. Kemudian kita ada rawan. Contohnya di telinga dan hidung. Telinga ni tertinggal A. Telinga, hidung. Sekarang ni kita pergi pada organisasi tisu dalam tumbuhan. Tadi kita dah pergi kepada tisu untuk manusia kan. Sekarang ni tisu kepada tumbuhan. Untuk tisu pada tumbuhan ni terbahagi kepada dua, iaitu tisu meristem dan tisu kekal. Okey, tisu pada tumbuhan, tisu meristem dan tisu kekal. Tisu meristem ni ada dua jenis, meristem apex, meristem sisi ataupun cambium. Meristem apex ni dia ada pada pucuk atau akar. Meristem sisi, cambium, dia di antara tisu xilem dan tisu phloem.
Ya, tak susah sangat. Xylem, flowem adalah tisu untuk angkut air, makanan. Okey. Flowem ni food lah, nutrient. Dia nak angkat glukosa tu semua. Xylem ni akan bawa air daripada akar pergi ke seluruh tumbuhan. Dia akan pergi ke daun, pergi ke batang. Kemudian kita ada tisu kekal. Tisu kekal terbahagi kepada 3. Tisu epidermis, tisu vaskular, tisu asas. Tisu epidermis ada pada daun, ada pada akar. Tisu vaskular kita ada xylem dan phloem. Okey. Meristem sisi yang atas ni kamu nampak, dia kata tisu di antara tisu xylem dan tisu phloem. Untuk xylem phloem tu sendiri adalah tisu vaskular. Dia sendiri adalah tisu vaskular. Okey, dia sendiri adalah tisu vaskular. Xylem tu untuk angkut air, garam mineral. Phloem untuk angkut bahan organik. Tisu asas pula ada 3. Tisu parenchyma, tisu collenchyma, tisu sclerenchyma. Tisu parenchyma, sebagai contoh kita ada sel mesofil palisade. Yang ini terkenal ada pada daun, menjalankan proses fotosintesis. Tisu collenchyma, dia ada pada tumbuhan muda. Dia memberi sokongan kepada tumbuhan muda. Herba atau tidak berkayu. Sclerenchyma adalah sokong kekuatan mekanikal kepada tumbuhan. Sokong kekuatan mekanikal kepada tumbuhan. Kemudian kita ada kepadatan organel tertentu dalam sel. Jadi, yang ni kita pergi kebaliklah sedikit kepada kepadatan organel tertentu kepada organel tertentu dalam sel. Contohnya mitokondria. Mitokondria, fungsi dia adalah tapak respirasi sel. Jadi, dia akan hasilkan tenaga. Jadi, ATP akan dihasilkan untuk membekalkan tenaga kepada sel itu sendiri. Jadi ada sel-sel tertentu yang memerlukan ATP yang tinggi. Jadi dia kena ada banyak mitokondria. Sebagai contoh sel sperma. Kenapa sel sperma ada banyak mitokondria? Supaya dia senang nak berenang pergi ke tube fallopian untuk dia berlaku persenyawaan dengan ovum ataupun usid sekunder. Kemudian kita ada otot, sel otot. Jadi sel otot memerlukan mitokondria yang tinggi sebab apa? Dia memerlukan ATP, tenaga untuk dia mengecut dan mengendur pergerakan tubuh badan. Kemudian kita ada sel meristem. Sel meristem ni untuk tumbesaran, mitosis. Contoh bahagian yang banyak mitokondria ni pada akar dan pucuk. Jadi akar dan pucuk ni dia kena selalu membahagi untuk dia naik jadi pokok. Dan akar dia tu boleh tumbuh lagi besar untuk dia cari air dalam tanah. Kemudian kita ada kloroplas. Jadi organel kloroplas ni dia banyak pada sel mesofil palisade. Sebab apa? Untuk menjalankan proses fotosintesis. Kemudian kita ada jalinan endoplasma licin. Fungsi dia adalah untuk menyah toksik dadah, alkohol dan toksin tu sendirilah. Ada banyak dekat mana jalinan endoplasma licin? Di hati. Kemudian kita ada jalinan endoplasma kasar. Yang ini dia ada banyak ribosom. Untuk apa? Untuk sintesis protein. Jadi protein ni contohnya enzim atau hormon. Kemudian tempat di mana banyaknya jalinan endoplasma kasar ni contohnya sistem pencernaan. Sebab apa? Sistem pencernaan dia nak menghasilkan enzim. Enzim ni fungsi dia apa? Untuk memecahkan makanan-makanan yang kita makan. Jadi dia ada di sel perut untuk hasilkan pepsin dan renin, ada di sel pankreas untuk hasilkan lipase, amylase, trypsin, dan ada di tempat-tempat lain lah yang menghasilkan enzim. Ada juga di tempat-tempat kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon. Sebab apa? Hormon pun ada asas dia sebagai protein. Ini contoh-contoh saja. Ada benda tu banyak lagi. Okay, sekarang ni kita pergi kepada asas organisasi sistem utama dalam badan manusia. Jadi kita sepatutnya akan belajar semua sistem ni pada tingkatan 4 ni. Jadi melibatkan manusia ni semua akan belajar pada tingkatan 4. Untuk silibus yang baru lah. Jadi yang pertama kita ada sistem peredaran darah. Jadi sistem peredaran darah ataupun sistem peredaran blood circulation, circulatory system, jantung, salur darah. Ini melibatkan jantung dan salur darah. Untuk apa sistem peredaran darah ni? Untuk dia angkut bahan-bahan, nutrien-nutrien, dia angkut darah tu sendiri bergerak sepanjang ataupun
dalam badan kita. Kemudian kita ada sistem respirasi, sistem pernafasan yang melibatkan trakea, hidung, peparu. Kemudian kita ada sistem pencernaan. Yang ini kita akan cernakan makanan, pecahkan makanan. Jadi dia akan melalui mulut, esophagus. Kemudian kita ada sistem perkumuhan. Kumuhan ginjal, pundi kencing, peparu, kulit. Kemudian kita ada sistem integumen, kulit, sistem rangka, tulang, tendon, ligamen. Kemudian kita ada sistem otot, otot rangka, otot licin, otot kardium. Jadi semua ni sebenarnya kamu akan belajar pada tingkatan 4 dan kita akan bincanglah satu persatu. InsyaAllah kalau dipanjangkan umur.